warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Yang mulia Tuan Imam, pengurusi surau dan seluruh ahli jawatan kuasa, para ustaz, ustazah, tuan-tuan haji, perempuan hajah, muslimin dan muslimat, hadirin sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, kita panjatkan setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpahan rahmat dan kurniaan daripadanya kita berpeluang untuk sama-sama hadir pada malam yang berbahagia ini bagi mengikuti kuliah maghrib dui mingguan setiap hari Selasa yang pertama dan Selasa yang ketiga pada setiap bulan, untuk sama-sama kita mengikuti pengajian sirah 4 khalifah selepas daripada kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan sidang jemaah sekalian, kita masih membincangkan berkaitan dengan latar belakang Sayyidina Ali bin Abi Thalib dan perkembangan Islam di zaman beliau menjadi khalifah sehinggalah kematian Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Akhir pertemuan kita pada 2 minggu lepas, kita telah membaca sebahagian daripada sirah ataupun perjalanan hidup Sayyidina Ali, daripada lahirnya, keturunan ibunya, keturunan ayahnya, bagaimana sikapnya di zaman kanak-kanak sehinggalah dia memeluk Islam, kemudian sumbangan-sumbangannya. Pada malam ini insya-Allah kita akan tengok ujian-ujian besar yang berlaku ketika Sayyidina Ali menjadi khalifah sehinggalah membawa kepada pembunuhan Sayyidina Ali setelah dia memerintah sekitar 2 tahun. Seperti biasa tuan-tuan sekalian, ulang kaji sikit secara ringkas apa yang telah kita ikuti dalam pertemuan yang lepas. Dalam pertemuan yang lepas tuan-tuan sekalian, kita telah bincangkan berkaitan dengan pengakhiran daripada kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat di usianya 63 tahun 4 hari pada tahun 11 Hijrah. Pada tahun 11 Hijrah. Bila Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat, Nabi tak sebut siapa pengganti untuk meneruskan tugas sebagai pemimpin kepada umat. Salah satu hikmah besarnya sebagaimana yang telah kita sebutkan dalam pertemuan yang lepas, Allah Ta'ala atur seperti itu. Nabi wafat, Nabi tak sebut siapa pengganti. Kalau Nabi sebut siapa pengganti, dia akan jadi satu sunnah, dia akan jadi satu ketetapan. Siapa-siapa yang jadi pemimpin, bila dia sakit, dia uzur, dia berhak menentukan siapa pengganti dia. Kerana dia Nabi pernah buat. Tapi ternyata tidak berlaku seperti itu. Nabi wafat dalam keadaan Nabi tak sebut siapa pengganti. Artinya soal jawatan, kepimpinan, ketua, khalifah terpulang kepada kesesuaian pada zaman tersebut. Nak lantik khalifah, nak lantik pemimpin itu macam mana, terpulang kepada apa yang sesuai pada setiap zaman. Maka sebab tu Abu Bakar naik jadi khalifah, ada caranya. Umar naik jadi khalifah, ada caranya. Osman naik jadi khalifah, ada caranya. Sayyidina Ali naik jadi khalifah pun ada caranya, yang ada sedikit perbezaan-perbezaan.
Begitulah sampai kepada kita di zaman moden pada hari ini. Bila kita nak rantik pemimpin negara, pemimpin persatuan, pemimpin NGO, pemimpin ketua apa saja yang ada dalam masyarakat pada hari ini, lantiklah ikut kaedah ataupun apa cara yang sesuai dan semua orang boleh terima. Jadi kalau Nabi wafat, sebelum Nabi wafat Nabi sebut siapa pengganti, orang akan tengok benda tu ketetapan ataupun sunnah. Nabi dulu waktu sakit, waktu uzur, dia yang tetapkan siapa pengganti dia. Jadi kami jadi ketua, kami lah kena sebut siapa dia pengganti kami. Ternyata Allah Ta'ala atur tidak begitu. Nabi wafat, Nabi tak sebut siapa pengganti. Maka sahabat-sahabat yang bermesyuarat, sahabat-sahabat di kalangan orang Muhajirin dan orang Ansar bermesyuarat panjang lebar, sehinggalah akhirnya naik nama Abu Bakar itu, dipersetujui Abu Bakar. Walaupun nak sampai kepada nama Abu Bakar itu panjang, bergaduh juga. Orang Muhajirin ada calon dia. Orang Muhajirin ini orang Mekah yang berhijrah ke Madinah, mereka ada calon mereka. Orang Ansar ni orang Madinah, ya. Muhajirin maknanya orang yang berhijrah, Ansar maknanya penolong. Nabi gelar orang Madinah ni Ansar, penolong, kerana mereka yang tolong sambut orang Muhajirin. Jadi orang Muhajirin ada calonnya, orang Ansar pun ada calonnya juga. Sampai satu tahap ada cadangan macam mana kalau kita lantik khalifah dua orang. Orang Muhajirin ada seorang, orang Ansar ada seorang. Bagaimana? Tak boleh. Mana boleh ketua ada sampai dua? Kacau bilau. Akhirnya selepas dibahas panjang, naiklah nama Abu Bakar. Abu Bakar jadi khalifah 2 tahun. Daripada tahun 11 Hijrah sehingga tahun 13 Hijrah, 2 tahun. Walaupun Abu Bakar memerintah pendek, singkat tempoh pemerintahannya, tapi jasa dia besar sebagaimana yang telah kita sebut sebelum ini. Dalam tempoh 2 tahun Abu Bakar jadi khalifah, Abu Bakar memerangi Nabi palsu dan beribu pengikut dia. Orang yang tak bayar zakat, orang Islam lah, beribu tak bayar zakat, tak nak bayar zakat. Alasan mereka lepas Nabi wafat, zakat tak ada lagi. Zakat ni bayar waktu Nabi hidup. Dan yang ketiga, Abu Bakar perangi orang yang murtad, beribu orang murtad di pelbagai daerah. Maka sebab tu di zaman Abu Bakar jadi khalifah dalam tempoh 2 tahun, daripada tahun 11 Hijrah sehingga tahun 13 Hijrah, walaupun pendek tapi jasanya besar. Dia tak banyak melakukan pembukaan wilayah-wilayah baru, tak banyak. Ada, tak banyak. Kerana dia disibukkan dengan perang lawan Nabi palsu, orang tak bayar zakat dan orang murtad. Tapi kesan apa yang dibuat oleh Abu Bakar di zaman dia tu, kesannya dapat dilihat di zaman Sayyidina Umar jadi khalifah. Bila Sayyidina Umar jadi khalifah, Sayyidina Umar jadi khalifah lama, 10 tahun. Zaman Sayyidina Umar ni zaman kegemilangan, Islam sampai ke banyak kawasan-kawasan baru. Kerana Sayyidina Umar tak disibukkan dengan masalah Nabi palsu, orang tak bayar zakat, orang murtad. Ada, tak banyak. Kerana di zaman Abu Bakar perang sungguh-sungguh, orang tak bayar zakat, orang murtad dan Nabi palsu. Sebab tu di zaman Sayyidina Umar, kes ni tak banyak. Menyebabkan 10 tahun Sayyidina Umar memerintah tu zaman kegemilangan, pembukaan wilayah-wilayah baru, buka kawasan-kawasan baru, Islam sampai ke banyak kawasan-kawasan baru, menyebabkan Sayyidina Umar banyak musuh. Bila Sayyidina Umar banyak musuh, akhir daripada kehidupan Sayyidina Umar sebagaimana yang telah kita ikuti sebelum ini, akhir kehidupan Sayyidina Umar, dia mati dibunuh ketika jadi imam solat fardu subuh, dan turut dibunuh beberapa orang sahabat yang jadi makmum di belakang, beberapa belah orang. Daripada jumlah tersebut ada beberapa orang yang meninggal dunia dan ada yang cedera, ya. Sayyidina Umar ditikam dan dia sempat hidup sekitar 3-4 hari. Dalam tempoh 3-4 hari Sayyidina Umar hidup, tahan sakit itu, Sayyidina Umar sempat mencadangkan nama beberapa orang sahabat untuk menjadi ahli jawatan kuasa pemilihan khalifah berikutnya. Zubair bin Awam, Abdul Rahman bin Auf, Sayyidina Osman, Sayyidina Ali, ya. Jadi ada beberapa nama yang Sayyidina Umar sempat cadangkan. Baik,
Nama-nama ni kamu bincang sama kamu, berapa orang ni siapa yang layak jadi khalifah. Dalam tempoh sakit tersebut, Sayyidina Umar sempat menyebut nama beberapa orang sahabat untuk jadi ahli jawatan kuasa memilih khalifah berikutnya. Akhirnya dalam 5-6 orang tersebut sepakat untuk lantik Sayyidina Osman. Sayyidina Osman jadi khalifah lebih lama berbanding dengan Abu Bakar dan Umar. Abu Bakar 2 tahun, Umar 10, Sayyidina Osman 12 tahun. Cuma zaman Sayyidina Osman ni dia diuji dengan ujian yang begitu berat. Dia memerintah 12 tahun. 6 tahun pemerintahan yang pertama berjalan lancar, elok. Masuk tahun ke-7 mula berlaku fitnah-fitnah kepada kerajaan yang dipimpin oleh Sayyidina Osman. Fitnah-fitnah yang dimainkan oleh orang munafik dan juga orang Yahudi. Antaranya Abdullah bin Sabah. Dia ni orang Yahudi. Dia masuk ke tengah-tengah orang Islam ni, dia sebarkan cerita buruk tentang Sayyidina Osman. Sayyidina Osman ni memerintah tak bagus, mementingkan anak beranak, ahli keluarga, kroni, segala macam. Menyebabkan fitnah yang disebarkan oleh golongan munafik, orang Yahudi, Abdullah bin Sabah. Fitnah tu mereka. Dan ada orang yang termakan dengan fitnah tersebut. Ada orang yang termakan dengan fitnah tersebut, menyebabkan ada orang Islam yang bangkit memberontak daripada beberapa daerah. Ada beberapa daerah orang Islam bangkit memberontak lawan Sayyidina Osman. Kerana dia suasana fitnah pada zaman tersebut sudah merebak. Menyebabkan Sayyidina Osman rumahnya dikepung beberapa puluh hari. Dan akhirnya pemberontak-pemberontak masuk ke rumah Sayyidina Osman dan berjaya membunuh Sayyidina Osman. Dan isteri Sayyidina Osman yang pertahankan Sayyidina Osman juga cedera ketika mempertahankan Sayyidina Osman. Akhirnya Sayyidina Osman selepas 12 tahun kegemilangannya diuji oleh Allah, dia juga mati dibunuh oleh pemberontak yang masuk ke dalam rumahnya. Sebagaimana Sayyidina Umar mati dibunuh waktu jadi imam solat fardu subuh. Selepas daripada Sayyidina Osman terbunuh, akhirnya orang ramai melihat tak ada dah orang lain yang layak jadi khalifah melainkan Sayyidina Ali. Sayyidina Ali terima jawatan sebagai khalifah dalam keadaan berat hati. Berat hati kerana dia beban besar di atas bahu dia. Apa dia beban besar di atas bahu Sayyidina Ali? Pertama, nak menyatukan orang Islam yang sudah terpecah kepada beberapa kelompok itu, kerana termakan dengan fitnah-fitnah itu. Orang Islam pun terpecah jadi macam-macam kumpulan, macam-macam kelompok. Yang kedua, beban atas Sayyidina Ali kalau terima jawatan sebagai khalifah. Beban yang kedua apa dia? Dia mesti dipertanggungjawabkan oleh orang Islam untuk cari siapa yang membunuh Sayyidina Osman. Sebab yang kepung rumah Sayyidina Osman tu ramai. Siapa dia yang berjaya masuk? Siapa dia yang tikam Sayyidina Osman? Siapa dia kepala perancang sehingga berlaku pemberontakan lawan Sayyidina Osman? Jadi Sayyidina Ali fikir berat. Kalau terima jawatan sebagai khalifah, beban pertama nak satukan orang Islam yang dah terpecah-pecah itu. Dan beban kedua, orang Islam akan tengok Sayyidina Ali lah yang bertanggungjawab cari siapa dia pembunuh Sayyidina Osman. Ini berat. Akhirnya dalam keadaan berat hati, Sayyidina Ali pun terima juga jawatan sebagai khalifah. Bila dah orang ramai tengok dia yang layak, dia pun terima. Akhir pertemuan kita, tuan-tuan sekalian, dalam pertemuan pada 2 minggu lepas, kita dah bincangkan latar belakang Sayyidina Ali, hubungan dia dengan Nabi. Dia ni bukan sekadar sahabat Nabi, dia sepupu Nabi, dia menantu Nabi, kan? Jasa-jasa dia sebelum jadi khalifah, jasa-jasa sumbangan dia sebelum jadi khalifah, kita dah bincang habis pada 2 minggu lepas. Malam ni kita nak tengok, tuan-tuan sekalian, akhir sekali, apa yang berlaku bila Sayyidina Ali naik jadi khalifah. Jasa-jasa sumbangan dia kita dah bincang dah pada 2 minggu lepas. Saya tak ulang dah kot. Baik. Jadi akibat daripada terpengaruh dengan fitnah musuh-musuh Islam yang diketuai oleh Abdullah bin Sabah. Tuan-tuan jangan tertukar Abdullah bin Sabah dengan Abdullah bin Ubay. Jangan tertukar. Abdullah bin Ubay ni kepala besar munafik di Madinah. Abdullah bin Ubay. Abdullah bin Sabah ni dia ni asal Yahudi, menyamar
bercampur gaul dengan orang Islam, namanya Abdullah bin Sabah. Hak kepala besar munafik tu Abdullah bin Ubay, jangan tertukar, dua-dua jahat. Hak munafik itu Abdullah bin Ubay. Ini cerita Abdullah bin Sabah. Jadi di zaman Sayyidina Osman jadi khalifah, fitnah ni dia punya kepala utama yang memainkan fitnah ni Abdullah bin Sabah. Ya. Bila dia sebarkan fitnah, burukkan pemerintahan Sayyidina Osman, menyebabkan berlaku pemberontakan. Orang bangkit memberontak nak lawan Sayyidina Osman. Daripada mana? Mesir bangkit memberontak. Daripada Yaman bangkit memberontak. Daripada Iraq bangkit memberontak, kebun rumah Sayyidina Osman dan berjaya membunuh Sayyidina Osman. Bila Sayyidina Ali naik jadi khalifah, sebahagian sahabat bukan semua, sebahagian sahabat melihat seolah-olah Sayyidina Ali ini lambat bertindak mencari pembunuh Sayyidina Osman. Sebahagian sahabat nampak begitu. Mereka tengok Sayyidina Ali ni macam lambat je nak selesaikan kes pembunuhan Sayyidina Osman ni, lambat bertindak. Itu anggapan sebahagian mereka. Kerana apa dia? Rasa sayang pada Sayyidina Osman itu tinggi, rasa cinta pada Sayyidina Osman itu tinggi, menyebabkan mereka nak cepat cari siapa dia pembunuh Sayyidina Osman. Tiba-tiba bila Sayyidina Ali naik jadi khalifah, Sayyidina Ali dia ada pendekatan strategi dia. Dia tak nak kelang kabut, dia ni tenang. Ya, bila Sayyidina Ali naik jadi khalifah, sebagaimana kita bincang pada 2 minggu lepas, antara benda awal Sayyidina Ali buat, dia buat reshuffle kabinet. Rombak kabinet. Mana-mana orang hak lama-lama dah yang pernah pegang jawatan zaman Sayyidina Osman dulu dipecat, ditukar ke tempat lain, tukar jawatan dan sebagainya. Harapan Sayyidina Ali bila rombak kabinet ni, mudah-mudahan ada sinar baru, orang Islam boleh bersatu balik, kepala-kepala fitnah yang duduk di celah-celah dalam pentadbiran apa semua ni berjaya dibersihkan. Anggapannya begitu. Bila dia dibuat reshuffle kabinet, diubah kabinet, rupanya mari kacau bila pula dah. Dia tukar orang ni pergi jawatan tu, orang ni pergi jawatan tu, hak lama dia tukar ke sini, hak ni tukar ke sini, rupanya mari masalah baru. Orang yang kena tukar, orang yang kena pecat ni masing-masing ada pengikut, masing-masing ada pengaruh. Akhirnya pakat-pakat tak puas hati dengan Sayyidina Ali. Kan? Kenapa orang ni kena pecat, kenapa orang ni kena tukar ke sini, kenapa orang ni kena tukar sini. Niat Sayyidina Ali tu baik, nak susun pentadbiran baru. Bila naik macam kita lah, orang lantik jadi pengurusi NGO ke, Persatuan Penduduk ke, apa ke, tak kira lah. Kita tu adalah pendekatan baru kita nak buat, nak susun kabinet. Mana-mana unit-unit biru-biru hak perlu tambah, hak mana rasa tak berfungsi dah, tak ada function apa, buang. Kan begitulah. Jadi nak mula buku baru, buka buku baru lah. Rupanya bila Sayyidina Ali buat begitu, mari masalah baru. Hak kena pecat, hak kena tukar-tukar jawatan ni, pakat ada pengikut masing-masing. Mula lawan Sayyidina Ali. Kemudian pula Sayyidina Ali pula lambat bertindak mencari pembunuh Sayyidina Osman, menyebabkan ada sebahagian sahabat melihat Sayyidina Ali ni lambat bertindak ke atas pembunuh Sayyidina Osman. Tapi Sayyidina Ali tak sayang ke Sayyidina Osman. Sayyidina Ali tak sedih ke Sayyidina Osman terbunuh. Takkan tak sayang, tu sahabat rapat dia. Tapi nak selesai cari pembunuh, bukan boleh cabut pedang selesai masalah. Kerana yang kepung rumah Sayyidina Osman tu ramai. Siapa dia kepala utamanya, siapa dia yang bunuh Sayyidina Osman. Silap cabut pedang lagi, bunuh orang yang tersilap pula, mari masalah baru. Kita pergi angkat senjata, pergi tebas kepala orang ni, pergi bunuh orang ni pula, lagi berlaku pemberontakan pula kali kedua. Nak kata apa? Maka menyebabkan Sayyidina Ali itu dia ada strategi dia. Slow tu dia ada strategi dia. Tapi sebahagian sahabat tengok, lambat. Baik. Waktu tu Sayyidina Ali duduk di mana? Sayyidina Ali ubah pusat pentadbiran. Sayyidina Ali ubah pusat pentadbiran. Asalnya Nabi pusat pentadbiran di Madinah, Abu Bakar pusat pentadbiran di Madinah. Bila Islam telah tersebar ke banyak kawasan-kawasan baru, pusat pentadbiran khalifah tu tetap di Madinah. Cumanya setiap kawasan-kawasan baru tu ada gubernur lah. Gubernur di Mesir, gubernur di Yaman, gubernur di Syria, adalah gubernur wakil kepada khalifah. Gubernur ni wakil khalifah.
Hari ni kita panggil ketua menteri ya. Gubernur di Yaman, gubernur di Mesir ya. Macam-macam gubernur di Afrika. Zaman Umar jadi khalifah, pusat pentadbiran khalifah pun masih berpusat di Madinah. Zaman Sayyidina Osman pun masih berpusat di Madinah. Naik Sayyidina Ali jadi khalifah, pusat pentadbiran daripada Madinah ditukar ke Kufah di Iraq. Baik, diubah ke Kufah. Ya, ada sebab-sebab dia lah dia pindah ke Kufah. Jadi bila sebahagian sahabat dok rasa Sayyidina Ali ni lambatlah cari siapa dia pembunuh Sayyidina Osman, kan? Waktu tu Sayyidina Ali duduk di Kufah, Iraq. Dan Kufah di Iraq tu adalah kubu pemberontak. Kubu pemberontak yang mana? Kubu pemberontak yang pernah lawan Sayyidina Osman dulu. Tiba-tiba Sayyidina Ali diubah pusat pentadbiran di Kufah. Kufah tu kubu pemberontak yang bangkit memberontak lawan Sayyidina Osman dulu banyak di situ. Banyak daripada Kufah. Tiba-tiba Sayyidina Ali ubah pusat pentadbiran di Kufah. Baik. Tak apalah. Akhirnya ada beberapa orang sahabat ambil keputusan, kita pergi jumpa Sayyidina Ali di Kufah. Bincang ni masalah Sayyidina Osman mati ni, tak selesai-selesai lagi ni. Jadi siapa dia sahabat yang pergi ke Kufah? Isteri Nabi, Aisyah. Satu rombongan, Aisyah, Talhah bin Ubaidillah dan Zubair bin Awwam. Ini tiga kepala utamanya lah. Aisyah, isteri Nabi, Talhah bin Ubaidillah dan Zubair bin Awwam. Bersama dengan rombongan mereka berangkat pergi ke Kufah nak jumpa Sayyidina Ali, nak bincang masalah Sayyidina Osman mati ni, bila nak selesai kes dia ni, bila nak cari pembunuh Sayyidina Osman ni. Maka Aisyah, Talhah bin Ubaidillah dan Zubair bin Awwam serta rombongan dia bergerak pergi ke Kufah. Bila pergi ke Kufah, Sayyidina Ali dapat makluman tiga orang sahabat ni nak mari jumpa dia. Maka Sayyidina Ali hantar seorang wakil, utusan. Ali hantar seorang utusan bernama Qaq pergi berunding dengan rombongan Aisyah. Cerita kepada rombongan Aisyah ni kenapa Sayyidina Ali lambat bertindak cari pembunuh Sayyidina Osman. Fahamkan keadaan ni. Naik jadi khalifah ni bukan akad pedang boleh selesai terus masalah. Ada strategi dia. Nak kena tarik rambut daripada benang tu, kan? Rambut tak betul, benang tu tak nak terabur. Kalau tidak lagi silap tindakan, mari masalah baru. Maka Ali hantar seorang utusan, itu sahabat bernama Qaq, berunding dengan pasukan Aisyah, rombongan Aisyah. Cerita, jelaskan sikap Sayyidina Ali. Apa dia sikap Sayyidina Ali? Sayyidina Ali prihatin terhadap masalah Sayyidina Osman mati dibunuh. Takkan tak prihatin, takkan tak sedih, sahabat sendiri. Dan cara nak penyelesaian dia, ada cara dia. Bukan main redah tak tentu hala nanti masalah. Baik, bila Sayyidina Ali sudah hantar utusan pergi maklum kepada Aisyah, cerita situasi keadaan sebenar, maka berdamailah di antara Sayyidina Ali dengan Aisyah. Kenapa dia? Clear, jelas. Jadi Sayyidina Ali hantar utusan sembang dengan Aisyah, maka Aisyah punya rombongan pun berdamailah dengan Sayyidina Ali. Dah jelas ceritanya. Bukan Sayyidina Ali tak nak tindak, tapi ada plan dia, ada plan dia. Baik. Musuh-musuh Islam bila tengok pasukan Aisyah, Talhah bin Ubaidillah dan Zubair bin Awwam pergi ke Kufah nak jumpa Sayyidina Ali, musuh-musuh Islam dah seronok. Hai, harap-harap bertembur, harap-harap bertembur, harap-harap berperang. Dua camp ni, camp Sayyidina Ali dengan camp Aisyah ni, harap-harap bertembur. Tiba-tiba berdamai. Aisyah pun dia terima penerangan daripada Sayyidina Ali, berdamai. Maka musuh yang nak tengok pasukan Aisyah dengan Sayyidina Ali ni bertembur, kecewa. Ingatkan bertembur lah, perang lah, angkat senjata lah. Jadi orang Islam sama orang Islam perang sedap kan, kita tepuk tangan lah. Tiba-tiba tak jadi macam tu. Bila tak jadi macam tu, baik, rombongan Aisyah, Talhah bin Ubaidillah dan Zubair bin Awwam nak patah balik lah. Cumanya tak balik terus, bermalam dulu di kawasan situ, berkemah di situ. Pada malam itu pihak musuh, orang-orang munafik apa segala macam ni lah, Abdullah bin Sabah apa ni, mereka ni dah juga dulu yang rancang memberontak zaman Sayyidina Osman dulu, yang duk
apa dia, fitnah sehingga orang Islam termakan, kan? Yang ni kali ni pemberontak, orang-orang munafik ni dia nak buat-buat sibuk pula lah, buat-buat sibuk. Tengok Ali, apa Ali lambat cari pembunuh Sayyidina Osman. Waktu Sayyidina Osman mati kena bunuh dulu, hampa dah kepala perancang. Ni bila zaman Sayyidina Ali naik jadi khalifah, buat-buat sibuk tanya Sayyidina Ali pula bila nak cari pembunuh. Ni golongan munafik, Abdullah bin Sabah apa semua ni. Dulu mereka lah kepala perancang yang sebarkan fitnah sampai Sayyidina Osman terbunuh. Bila naik Sayyidina Ali jadi khalifah, kelompok inilah pula yang buat-buat sibuk. Ali, bila nak selesai ni? Osman mati ni, tak selesai-selesai ni. Padahal mereka tu orang yang sama juga. Baik, bila Sayyidina Ali dengan pasukan Aisyah berdamai, pihak musuh ni tak senang hati. Akhirnya satu malam mereka rancang, kita pergi serang kemah kedua-dua pasukan ini. Ada beberapa orang pergi serang kemah Aisyah, ada beberapa orang pergi serang kemah Sayyidina Ali. Bila ada beberapa orang pergi serang kemah pasukan Aisyah, ada beberapa orang yang mereka arahkan pergi perang serang kemah pasukan Sayyidina Ali, sudah timbul salah faham. Sayyidina Ali pun terkejut. Aisyah kata dah okey dah, terima penjelasan, berdamai, kenapa serang kemah kami? Aisyah pula berfikir, pasukan Sayyidina Ali serang sama kami. Sudah jadi salah faham. Rupanya ada pihak lain yang serang kemah mereka berdua. Akhirnya tuan-tuan sekalian, berlaku perang yang tak boleh dielakkan dalam sejarah Islam. Pasukan Sayyidina Ali bertempur dengan pasukan Sayyidina Aisyah, ribuan berperang di antara pasukan Sayyidina Ali dengan pasukan Aisyah, berperang. Perang ni berlaku pada tahun 36 Hijrah, dikenali sebagai perang Jamal. Jamal maknanya unta, kerana Aisyah waktu tu, isteri Nabi Aisyah ketika tu naik unta, maka perang tu dikenali sebagai perang Jamal tahun 36 Hijrah. Peranglah di antara pasukan Sayyidina Ali dengan pasukan Aisyah. Perang cukup teruk sehingga tuan-tuan sekalian, sahabat-sahabat yang besar, sahabat-sahabat yang terkenal terbunuh dalam perang saudara tersebut. Aisyah ditawan oleh pasukan Sayyidina Ali. Talhah bin Ubaidillah yang duduk dalam pasukan Aisyah, Talhah meninggal dunia di Basrah, Iraq, dalam keadaan luka parah. Zubair bin Awam, sahabat Nabi juga, terbunuh. Dia juga duduk dalam pasukan Aisyah. Perang saudara dalam sejarah Islam yang tak boleh dielakkan lagi kerana fitnah pada zaman tersebut. Pasukan Ali bertempur dengan pasukan Aisyah, sehingga beberapa orang sahabat-sahabat yang terkenal gugur dalam peperangan tersebut kerana fitnah yang ada pada zaman tersebut, yang orang Islam termakan. Keadaannya begitu. Bila Aisyah ditawan, akhirnya Aisyah pun dibebaskan sehari kemudian. Kemudian dihantar balik ke Mekah oleh adik-beradik dia sendiri, Muhammad bin Abu Bakar. Aisyah pun anak Abu Bakar juga. Muhammad bin Abu Bakar ni tolong Aisyah, tolong hantar dia balik ke Mekah. Perang Jamal tahun 36 Hijrah. Ramai sahabat yang terbunuh dalam peperangan tersebut. Ingatkan selesai? Tak selesai lagi. Masuk tahun 37 Hijrah. Tadi tahun 36 Hijrah, perang Jamal, Ali dengan Aisyah punya pasukan. Tahun 37 Hijrah, tahun berikutnya, berlaku satu lagi perang saudara yang cukup besar. Ramai sahabat-sahabat yang terbunuh. Perang Siffin. Perang Siffin. Perang Siffin. Ceritanya bagaimana berlaku perang Siffin ni? Ummu Salamah. Ummu Salamah ni isteri Nabi. Ummu Salamah, dia bawa baju Sayyidina Osman yang berdarah tu, simpan lagi tu. Baju Sayyidina Osman hak kesan dia kena tikam berdarah tu, simpan. Jadi Ummu Salamah ni bawa baju Sayyidina Osman yang berdarah ni pergi bertemu dengan Muawiyah bin Abi Sufyan. Siapa dia Muawiyah bin Abi Sufyan ni? Muawiyah bin Abi Sufyan ni dia ada hubungan kekeluargaan dengan Sayyidina Osman. Bila Sayyidina Osman jadi khalifah, Sayyidina Osman lantik Muawiyah jadi gubernur di Syam, Syria, Palestin, Jordan. Lama dia jadi gubernur. Dia jadi gubernur zaman Sayyidina Osman lagi. Bila Sayyidina Ali jadi khalifah pun, dia masih gubernur lagi di Syam. Namanya Muawiyah bin Abu Sufyan.
Tuan-tuan ingat Abu Sufyan dulu lawan Nabi, lama Abu Sufyan lawan Nabi. Akhirnya Abu Sufyan memeluk Islam. Isteri Abu Sufyan Hindun. Hindun tu bunuh pak saudara Nabi, belah dada Hamzah tu. Hindun isteri Abu Sufyan. Hindun tu dulu belah dada pak saudara Nabi Hamzah tu dalam perang Uhud. Akhirnya Abu Sufyan peluk Islam, Hindun memeluk Islam. Ada anak nama Muawiyah. Muawiyah bin Abi Sufyan. Jadi Muawiyah ni ada hubungan kekeluargaan dengan Sayyidina Osman. Zaman Sayyidina Osman jadi khalifah, Muawiyah dilantik jadi gubernur di Syam. Syam ni merangkumi kawasan Palestin, Syria, Jordan. Bila Sayyidina Ali jadi khalifah, Muawiyah masih gubernur di Syam. Tiba-tiba Ummu Salamah bawa baju Sayyidina Osman hak darah ni pergi jumpa Muawiyah. Apa tujuan tak tahulah. Ummu Salamah ni dia bawa baju Sayyidina Osman hak ada kesan darah lagi ni pergi jumpa Muawiyah, gubernur di Syam, pergi sana. Baik. Jadi bila Muawiyah tengok baju Sayyidina Osman yang berdarah tu, teringat pertama ada hubungan persaudaraan, kekeluargaan. Yang kedua, dia kenang jasa Sayyidina Osman dulu. Kan Sayyidina Osman ni lah lantik dia jadi gubernur dulu. Lama daripada zaman Sayyidina Osman lantik jadi gubernur. Bila tengok baju Sayyidina Osman yang berdarah tu, dia mari teringat tu. Menyebabkan Muawiyah pun timbul perasaan nak marah juga pada Sayyidina Ali. Bila Sayyidina Ali nak selesai ni kes pembunuhan Sayyidina Osman. Hari tu Aisyah punya rombongan duk tanya Sayyidina Ali bila nak selesai kes pembunuhan Sayyidina Osman. Kali ni Muawiyah pula dah. Tambah-tambah dia jadi gubernur, dilantik zaman Sayyidina Osman, ada hubungan kekeluargaan lagi mari perasaan tu. Baik. Bila jadi macam tu, akhirnya timbul kemarahan Muawiyah pada Sayyidina Ali. Tak selesai lagi cari pembunuh Sayyidina Osman ni. Menyebabkan berlaku sekali lagi perang saudara tahun 37 Hijrah. 36 Hijrah perang Jamal, 37 Hijrah perang Siffin. Pasukan Sayyidina Ali berperang dengan pasukan Muawiyah. Sayyidina Ali khalifah lagi besar, Muawiyah gubernur di Syam, Syria, Palestin, Jordan. Ali bawa pasukan tentera dia nak berperang dengan Muawiyah. Berapa ramai pasukan Sayyidina Ali? 95,000 orang. 95,000 orang. Berapa ramai pasukan Muawiyah? 85,000 orang. Ini bukan perang kecil-kecil punya cerita ni. Sayyidina Ali punya pasukan 95,000 orang, Muawiyah punya pasukan 85,000 orang. Ni perang tak boleh nak elak dah ni. Kerana fitnah yang dimainkan oleh pihak musuh pada hari itu, kemudian bercampur dengan sentimen sayang pada Sayyidina Osman dan semua segala macam ni, jadi berkecamuk dah. Orang Islam sudah berkecamuk pada waktu itu. Akhirnya perang di antara pasukan Ali dengan pasukan Muawiyah. Perang hampir tamat dah. Tiba-tiba bangun seorang sahabat namanya Amru bin Al-As. Siapa dia Amru bin Al-As ni? Amru bin Al-As ni gubernur juga. Muawiyah gubernur di Syam, Syria, Palestin, Jordan. Amru bin Al-As gubernur di Mesir. Dia tengok perang macam ni tak jadi ni, kena berdamai. Kacau bila ni, sebab ramai dah sahabat-sahabat Nabi yang terkenal terbunuh dalam peperangan tersebut. Perang Jamal tahun lepas satu hal, ni perang Siffin, berapa orang dah sahabat-sahabat Nabi terbunuh ni. Maka Amru bin Al-As, dia gubernur daripada Mesir. Akhir ujung dah perang tu, perang hampir tamat, Amru bin Al-As angkat Quran dan dia berteriak, melawan, menjerit, marilah kita bertahkim dengan kitab Allah ni, marilah kita berhukum dengan kitab Allah ni. Maksudnya apa dia? Berdamai. Dan kitab Allah ni lah sebagai hakim kita. Jadikanlah kitab Allah ni sebagai panduan menyelesaikan masalah kita. Amru bin Al-As menjerit. Akhirnya Sayyidina Ali punya pasukan dengan pasukan Muawiyah setuju berdamai. Berdamai pun hak korban 1000 orang lah. Berdamai, tak apalah. Bila berdamai, tuan-tuan sekalian, orang Islam terpecah menjadi 3 kumpulan besar. 3 kumpulan besar. Hak kecil-kecil itu tak payah cerita lagi. 3 kumpulan besar ni dulu. Yang pertama, muncul kelompok orang Islam yang betul-betul fanatik pada Sayyidina Ali. Bila Sayyidina Ali lawan Muawiyah, jadi ada penyokong Sayyidina Ali, penyokong tegar ni.
melampau sangat, berlebih-lebih sangat duk puja, duk angkat Sayyidina Ali ni, melampau-lampau sangat, rosak. Mula mereka hadis-hadis palsu tentang kelebihan Sayyidina Ali. Mula mereka reka hadis-hadis palsu tentang buruknya Muawiyah. Ni sejarah muncul hadis palsu dalam sejarah Islam. Kerana dia bergaduh masalah politik. Patut masalah politik ni sedang-sedang jangan berlebih sangat. Dia bila berlebih ni dia akan muncul orang yang ekstrim. Kadang-kadang sanggup reka benda-benda yang agama tak sebut pun. Muncul hadis palsu ni salah satu sebab dia. Kerana dia bergaduh bab politik. Ali dengan Muawiyah, siapa dia layak jadi khalifah. Gaduh benda begitu Jadi muncul orang yang betul-betul fanatik pada Sayyidina Ali ni. Akhirnya daripada situlah berkembangnya golongan Syiah. Sehinggalah ada pada hari ini di Iran, di Pakistan, di Afghanistan, di beberapa negara muncul golongan Syiah yang berlebih-lebih kan, sampai mengkafirkan Abu Bakar, mengkafirkan Umar, mengkafirkan Osman. Ali je yang paling betul. Sedangkan empat sahabat ni Nabi jamin mereka masuk surga. Kalau ada salah faham silap sesama mereka tu pun Allah maafkan kesalahan mereka. Tapi nak puji orang ni dan nak maki hamu, nak kafirkan sahabat lain, agama larang. Sebagaimana yang dilakukan oleh beberapa kelompok Syiah pada hari ni. Syiah ni dia punya mazhab dalam Syiah ni macam-macam. Ada hak keras, ada yang sederhana, ada yang ajaran dia lebih kurang kita. Maka sebab tu kena tengok siapa dia yang terkeluar daripada Islam, siapa yang masih kita boleh bertolak ansur, kena tengok tu. Jadi muncul kelompok pertama di keliling Sayyidina Ali ni, akhirnya merebak jadi Syiah. Satu. Yang kedua, muncul kelompok yang kedua orang Islam, iaitu Murji'ah. Siapa yang Murji'ah? Golongan yang mengambil sikap nak mengundurkan diri. Kami tak nak sokong Ali, kami tak nak berpihak pada Muawiyah. Bodoh. Akhirnya pakak-pakak keluar berhijrah daripada Mekah, keluar berhijrah daripada Madinah, keluar berhijrah daripada Iraq, pergi ke merata-rata tempat. Urusan dakwah, menuntut ilmu, berjuang dan sebagainya. Tak nak duduk dalam konflik ni. Kenapa? Ali pun kawan kami, Muawiyah pun kawan kami. Takut tersilap lagi, sokong Ali kan Muawiyah terasa, sokong Muawiyah kan Ali terasa, jadi kami bodoh. Ni disebut sebagai golongan Murji'ah yang mengundur diri, tak nak duduk dalam konflik, dalam krisis ni. Takut tersilap nanti. Tersilap menghukum orang ni, tersilap menghukum orang ni, tak nak. Bodoh. Yang ketiga, muncul kelompok yang ketiga, ni ekstrim. Kelompok yang ketiga yang muncul iaitu Khawarij. Khawarij ni asal perkataan kharaja. Kharaja maknanya keluar. Khawarij ni maknanya golongan yang keluar daripada mentaati pemerintah. Mereka ambil keputusan Ali sebagai khalifah pun kita lawan. Perang tengah cantik dia berhenti pula dah. Sekarang Ali kita lawan. Muawiyah gubernur di Syam pun kita lawan. Amr bin Al-As gubernur di Mesir yang ajak berdamai tu pun kita lawan. Tiga-tiga tokoh ni kita lawan. Ali sebagai khalifah kita lawan kan? Berhenti perang buat apa? Orang nak tengok perang sampai habis, berhenti pula dah. Ini Khawarij, dia ekstrim. Khawarij, kharaja, keluar daripada mentaati pemerintah. Gubernur di Syam Muawiyah pun kita lawan. Gubernur Mesir Amr bin Al-As yang ajak berdamai itu pun kita lawan. Baik. Bila sudah jadi macam tu tuan-tuan sekalian, bila sudah jadi macam tu, daripada sinilah bawa kepada kematian Sayyidina Ali. Golongan yang ketiga tadi, Khawarij tadi, ekstrim, melampau. Mereka ambil keputusan memberontak lawan tiga-tiga pemerintah ni. Khalifah Ali kita lawan, dua gubernur ni kita lawan. Akhirnya mereka ambil keputusan, kita bunuh tiga-tiga pemimpin ni serentak, tarikh yang sama. Cari 3 orang, bagi tugas untuk bunuh 3 pemerintah ni, tarikh yang sama, serentak. Baik. Akhirnya tarikh 17 Ramadan tahun 40 Hijrah, tugasan pun bermula. Abdul Rahman bin Muljam tugasnya bunuh Sayyidina Ali. Abdul Rahman bin Muljam bunuh Sayyidina Ali. Mana? Kat Kufah di Iraq.
pejabat pekerjaan dia kat sana. Amr bin Abu Bakar pergi ke Mesir, bunuh gubernur Mesir, Amr bin Al-As, nama sama, Amr juga. Amr bin Abu Bakar pergi bunuh Amr bin Al-As, gubernur Mesir. Dan yang ketiga, Hujaj bin Abdullah, kamu pergi ke Syam, Damsyik, Syria, kamu pergi bunuh gubernur Syam, Muawiyah. Abdurrahman bin Muljam bunuh Sayyidina Ali. Amr bin Abu Bakar pergi ke Mesir, bunuh gubernur Mesir, Amr bin Al-As. Dan Hujaj bin Abdullah pergi ke Syam, di Damsyik sana, bunuh gubernur di situ, Muawiyah. 17 Ramadan tahun 40 Hijrah. Operasi berjalan. Muawiyah dan Amr bin Al-As selamat. Selamat. Yang nak bunuh Muawiyah di Syam pergi-pergi, Muawiyah tak ada di situ. Yang nak pergi ke Mesir bunuh gubernur di Mesir pergi-pergi, tersilap bunuh orang lain. Oh, kacau. Diingatkan tu Amr bin Al-As silap bunuh orang. Tersilap bunuh orang. Muawiyah gubernur di Syam selamat, dia tak ada di pejabat waktu tu. Gubernur di Mesir terselamat kerana pembunuh tersilap bunuh orang. Yang tak selamat Sayyidina Ali. Sayyidina Ali keluar daripada rumah waktu pagi nak pergi ke masjid solat subuh, dia berjaya ditikam oleh Abdurrahman bin Muljam. Dia berjaya ditikam oleh Abdurrahman bin Muljam pada 17 Ramadan tahun 40 Hijrah, 661 Masihi, dalam perjalanan menunaikan solat subuh. Sayyidina Umar mati jadi imam solat subuh, Sayyidina Ali dalam perjalanan untuk menunaikan solat subuh. 17 Ramadan ditikam dan 19 Ramadan dia meninggal dunia. Sempat hidup dalam 2 hari. 19 Ramadan tahun 40 Hijrah beliau meninggal dunia selepas luka parah. Di usianya sama dengan usia Nabi, 63 tahun. Nabi wafat 63 tahun, Sayyidina Ali juga 63 tahun. Tuan-tuan, cerita melampau tadi, melampau bab politik tadi. Ali layak jadi khalifah ke Muawiyah layak jadi khalifah? Gaduh. Asalnya duk gaduh cerita Sayyidina Osman tu. Lepas tu duk tengok Ali tak layak jadi khalifah, Muawiyah gubernur dia yang layak naik jadi khalifah. Dia melirik-lirik habis, dia melirik jadi habis. Gaduh bab politik tu. Dia melampau, dia muncul kelompok Khawarij ni yang sanggup bunuh sahabat Nabi. Sayyidina Ali ni sahabat Nabi, sepupu Nabi, menantu Nabi. Sampai Abdurrahman bin Muljam bukan orang kafir. Bukan orang kafir. Dia melampau ni bukan cerita orang kafir. Melampau ni dia tak kira dia duduk kat mana-mana. Melampau ni, perangai melampau ni dia ada mana-mana. Abdurrahman bin Muljam ni orang yang hafal Quran. Hafal Quran. Tapi kenapa dia? Melampau. Sebab tu dalam urusan hidup kita kena tengok. Apa benda boleh bertolak ansur, apa benda kena tegak, apa benda boleh berdiplomasi, apa benda kena bincang, apa benda kena berundur, apa benda yang kita tak apalah persilakan orang lain. Dia ada macam tu. Bukan semua benda nak kena kerah tak tentu hala. Bila kerah tak tentu hala, melampau tak tentu hala, silap. Bunuh sahabat Nabi, menantu Nabi, sepupu Nabi. Apa dia nak jawab depan Allah pada hari akhirat kelak? Termasuklah mereka yang kepung rumah Sayyidina Osman, bunuh Sayyidina Osman ni. Ini orang-orang yang terbunuh yang disayangi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini sejarah bagaimana Sayyidina Ali menghadapi hari-hari akhir pemerintahannya setelah dia memerintah sekitar 5 tahun. Setelah dia memerintah sekitar 5 tahun, akhirnya beliau mati dibunuh. Tuan-tuan sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, ini beberapa perkara yang saya boleh kongsi berkaitan dengan kisah pemerintahan Sayyidina Ali dan perkembangan Islam di zaman beliau, sehinggalah membawa kepada ujian fitnah besar di zamannya yang membawa kepada akhirnya Sayyidina Ali mati dibunuh. Tuan-tuan sidang jemaah sekalian, cukup sekadar itu dulu yang boleh sampaikan. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberi rahmat dan kebaikan untuk kita semua. Sekadar itu dulu aku qali hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta